Saudara-saudara, rupa-rupanya pembubaran parlimen merupakan permulaan angkat Zahid jadi Perdana Menteri. Banyak mesej yang aku baca selepas pembubaran parlimen kemarin mengatakan bahawa akhirnya Ismail Sabri Yaakob tunduk kepada keinginan Zahid Hamidi. Bayangkan, kata mereka, seorang Perdana Menteri boleh tunduk atas kehendak satu parti yang hanya mempunyai minoriti ahli parlimen. Bayangkan kekuatan suara mereka kepada Perdana Menteri tersebut. Ini belum jadi Perdana Menteri. Kalau dah jadi Perdana Menteri, aku pun tak tahu betapa diktatornya kuasa Zahid pada waktu itu. Pengumuman pembubaran parlimen oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob membuktikan UMNO terlalu jauh terpisah daripada kehendak dan keperluan rakyat. Ketua Penerangan Bersatu, Datuk Wan Saiful Wan Jan mendakwa pengumuman itu juga permulaan bagi langkah UMNO untuk mengangkat presidennya, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebagai Perdana Menteri. Rakyat perlu menilai sikap UMNO. Parti itu dipimpin oleh kluster mahkamah yang menolak dan merosakkan usaha perpaduan ummah, katanya. Beliau turut menyeru rakyat supaya membuat penilaian berdasarkan kecintaan kepada negara dan tanah air disertai tekad untuk membawa penambahbaikan kepada negara. Biarlah rasa cinta kepada negara itu membawa kita untuk membuat pilihan yang betul. Satu-satunya gabungan yang terbukti bersih dan menjaga kebajikan rakyat ialah PN, katanya lagi. Hari ini, Zahid yang juga pengerusi Barisan Nasional BN menyifatkan cadangan PAS untuk perpaduan ummah bagi mengelak pertembungan tiga penjuru antara parti itu dengan UMNO dan Bersatu pada PRU 15 sebagai satu taktik penuh muslihat. Beliau berkata UMNO dan BN sudah menetapkan pendirian jelasnya bahawa jikapun kerjasama antara dua parti itu mahu dibentuk dalam PRU, ia mesti bersifat menyeluruh. Kita hormati keputusan yang dicapai oleh jawatan kuasa pusat parti mereka. Terserah kepada mereka bagaimana mereka mahu bergerak dalam PRU. Tapi kalau mahu bekerjasama, biarlah bekerjasama secara secara menyeluruh. Bukan kerana merundingkan kononnya ada kerusi bagi mengelak pertembungan tiga penjuru. Kami fikir itu adalah taktikal dan muslihat yang dilakukan, kata Zahid. Terdahulu, Perdana Menteri mengumumkan beliau mendapat perkenaan yang di-Pertuan Agong bagi pembubaran Parlimen ke-14 berkuat kuasa kemarin. Ia selaras dengan perkara 40/2/B dan perkara 55/2 Perlembagaan Persekutuan apabila yang di-Pertuan Agong bertindak menurut budi bicara baginda untuk memperkenankan permintaan tersebut. Itulah dia, saudara-saudara, daripada agenda daily bubar parlimen permulaan angkat Zahid jadi Perdana Menteri. Share video ini, semoga kita semua dirahmati Allah. Selamat pagi, salam sejahtera. Berikutan dengan perkenan yang di Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen kemarin. Setelah kita siasat dan kita teliti, rupa-rupanya inilah sebabnya yang di Pertuan Agong akhirnya memperkenankan pembubaran parlimen. Saudara-saudara, sebenarnya Agong kecewa situasi politik dan tiada pilihan selain berkenan. Bayangkan sampai begitu sekali kuatnya tekanan yang Agong hadapi. Yang di Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan rasa kecewa dengan perkembangan politik negara dan tiada pilihan selain memperkenankan permintaan untuk parlimen dibubarkan. Perkara itu disampaikan Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara Datuk Seri Ahmad Fadil Samsudin dalam kenyataan hari ini. Pada masa sama, Ahmad Fadil juga berkata, Agong menzahirkan harapan agar Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjalankan PRU dalam masa terdekat dengan mengambil kira monsun timur laut yang diramal bermula pertengahan November ini. Seri Paduka Baginda menzahirkan rasa kecewa dengan perkembangan politik semasa dan Baginda tidak mempunyai pilihan lain selain memperkenankan permintaan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob bagi memulangkan kembali mandat kepada rakyat untuk memilih kerajaan yang stabil. Justru Seri Paduka Baginda menzahirkan harapan agar SPR menjalankan PRU dalam tempoh terdekat dengan mengambil kira monsun timur laut yang diramal bermula
pertengahan November 2022. Seri Paduka Baginda mengajak rakyat bersama mendoakan agar negara dan rakyat sentiasa dirahmati, diberkati dan dilindungi daripada sebarang bentuk musibah, khususnya bencana banjir, katanya. Ismail Sabri mengumumkan membubarkan Parlimen dalam perutusan yang disiarkan pada jam 3 petang kemarin. Susulan itu, PRU 15 perlu diadakan dalam tempoh 60 hari. SPR dijangka akan mengadakan mesyuarat bagi menetapkan tarikh penamaan calon, tarikh undi awal dan tarikh mengundi. Sementara itu, Ahmad Fadil juga berkata, Agung menegaskan negara yang kukuh penting bagi menjamin kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi yang berterusan. Dia juga memaklumkan Agung berkenan menerima menghadap Ismail Sabri Yaakob semalam, di mana Perdana Menteri mengemukakan permintaannya untuk pembubaran Parlimen berkuat kuasa hari ini. Setelah memperhalusi permintaan tersebut, maka Seri Paduka Baginda selaras dengan kuasa-kuasa Baginda yang di Pertuan Agong seperti mana yang termaktub di bawah perkara 40 dalam kurungan 2 kurungan B, perkara 55 dalam kurungan 2, Perlembagaan Persekutuan telah memperkenankan permintaan Perdana Menteri bagi pembubaran Parlimen ke-14, katanya. Bayangkan saudara-saudara, Agung sendiri kecewa dengan perbuatan hianat politik Malaysia ini. Agung kecewa dengan situasi politik semasa Malaysia, dan Baginda juga melalui pengelola Bijaya Diraja mengatakan tiada pilihan selain memperkenan pembubaran Parlimen tersebut. Hanya satu parti yang bergembira sekarang, hanya UMNO, Barisan Nasional. Yang lain-lain tetap bersedih, namun menerimanya dengan hati yang sedih, tetapi akan bertarung habis-habisan, kata mereka. Saudara-saudara, itu dia. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, share video ini supaya semua orang tahu bahawa sebenarnya Agung pun tidak berminat sangat dengan PRU pada musim Tengkujuh. Bye-bye. Selamat pagi. Salam bubar Parlimen. Tahniah diucapkan kepada Ismail Sabri Yaakob kerana berjaya tunduk kepada permintaan UMNO dan Barisan Nasional. Hari ini, apa yang berlaku seterusnya ialah rakyat kecewa. Keseluruhan daripada apa yang kita lihat petang kemarin, rakyat kecewa kerana PRU musim banjir, manifestasi kerakusan UMNO dan Barisan Nasional. Respon awal yang diterima susulan pembubaran Parlimen sebagaimana diumumkan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob petang kemarin ialah rata-rata rakyat kecewa dengan keputusan tersebut. Hujan lebat juga turun di beberapa negeri mengiringi keputusan itu, seolah-olah turut sama bersedih dengan perangai manusia yang lebih mementingkan diri sendiri berbanding nasib orang lain, termasuk rakyat Malaysia. Sebaik pengumuman pembubaran itu, beberapa orang telah dihubungi oleh Sabudin Husin dan beberapa rakan kenalan dan saudara mara untuk bertanyakan pandangan awal mereka mengenainya. Saya juga sempat bercakap dengan beberapa pekedai yang saya singgahi sebentar tadi dan mengambil peluang bertanyakan perkara yang sama. Dalam perjalanan pulang ke rumah, saya turut bertanya 2-3 orang jiran dan kemudian melalui grup WhatsApp jiran-jiran setaman. Saya juga cuba mencuit respon mereka berkenan PRU yang bakal diadakan dalam tempoh terdekat ini dan dikabarkan pada pertengahan bulan November. Dalam semua respon yang didapati setakat ini, semua mereka, saya ulangi, semua mereka tanpa sembunyi telah melahirkan rasa kecewa mereka dan sedih dengan pembubaran tersebut. Kata mereka, kenapalah mereka yang berkaitan tidak memikirkan langsung keadaan negara dan cuaca yang sedang melanda sekarang ini. Yang lain pula berkata, apa guna Jabatan Meteorologi mengeluarkan kenyataan media dan amaran berkenaan ancaman banjir atau hujan lebat jika orang-orang yang berkuasa tidak memperdulikannya? Mengapa juga mereka tidak boleh bersabar sedikit sehingga match depan untuk mengadakan PRU? Sebagaimana diramalkan oleh Jabatan Meteorologi bahawa
ketika ini ketika itu sudah berakhir musim tengkujuh dan hujan lebat. Secara umumnya mereka menemplak UMNO dan BN kerana terlalu dan tidak henti-henti memberi tekanan kepada Ismail Sabri agar segera memohon pembubaran parlimen. Mereka sebenarnya sedar Ismail Sabri tiada pilihan lain selain akur dengan kehendak UMNO, BN dan Zahid Hamidi. Ismail Sabri sebenarnya amat disedari oleh banyak pihak tidak begitu mahu PRU diadakan dalam masa terdekat. Tetapi kemampuan beliau untuk menahan kehendak dan kerakusan UMNO dan BN untuk berkuasa sepenuhnya dan secara solo begitu terhad sekali. Maka itulah yang difahami ramai mengapa pembubaran parlimen dicadangkan dalam waktu yang tidak sesuai ini. Kini, dengan cuaca mendung berterusan sejak beberapa hari lalu dan banjir juga telah berlaku di beberapa negeri, kita berserah kepada Allah sajalah. Jika selepas ini hujan terus turun tidak henti-henti dan banjir besar berlaku di kebanyakan negeri. Kalau Shah Alam yang selama ini tidak pernah banjir pun boleh dilanda banjir besar, tidak lama sebelum ini, tidak mustahil. Sesuatu yang tidak terduga juga akan berlaku selepas ini jika itu yang dikehendaki Tuhan. Kerakusan UMNO dan BN di bawah kepimpinan sedia ada ini memang sukar mahu dikompromi. Tetapi mereka boleh diajar jika rakyat bersatu hati dan menolak mereka sekali lagi. Nasib kita harus kita sendiri yang menentukannya. Jangan kita berharap kepada sesiapa selain yang Maha Kuasa. Ditulis oleh Sabudin Husin. Sebelum kita berpisah, jangan lupa share video ini supaya semua orang tahu bahawa rakyat kecewa PRU musim banjir manifestasi kerakusan UMNO BN. Kita jumpa lagi. Bye-bye.